Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Rish untuk subjek matematik tahun 5. Murid-murid jangan lupa untuk subscribe, like and share. Tajuk perkongsian cikgu pada hari ini adalah berkenaan dengan darab perpuluhan. Untuk itu, mari kita lihat standard pembelajaran iaitu 2.2.3 mendarab perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan dengan nombor hingga 2 digit 100 dan 1000. Baik, murid-murid, sebelum kita menyelesaikan darab perpuluhan, murid-murid perlu tahu dua perkara penting dalam menyelesaikan soalan darab perpuluhan. Yang pertama, titik perpuluhan mesti selajur atau satu baris. Dan yang kedua adalah murid-murid perlu menguasai petak sifir yang ini. Baik, mari kita lihat darab perpuluhan yang melibatkan satu tempat perpuluhan. Soalan pertama berbunyi 5.6 darab dengan 4. Jadi seperti yang cikgu dah beritahu awal tadi, murid-murid mesti kena mahir dua perkara yang ini, iaitu titik perpuluhan mesti selajur atau satu baris dan mesti murid-murid menguasai petak sifir. Jadi untuk menyelesaikan soalan pertama yang ini, kita boleh gunakan kaedah darab kekisi atau lattice method, di mana 5.6 darab dengan 4. Jadi langkah pertama, murid-murid terus letakkan titik perpuluhan di sini dahulu. Kemudian kita buat garisan. Sekarang 6 darab dengan 4, 6 darab dengan 4. Maka jawapannya adalah berapa? 24. Kita letakkan 24 di sini. Kemudian 5 darab dengan 4. Jadi kita akan dapat 2 sifar. Jadi maka kita letakkan 2 sifar. Bukan sifar 2 ya, 2 sifar. Okey, sekarang kita tambah saja. Yang ini adalah berapa? 4. Kita letakkan 4. Okey, kemudian 2 tambah sifar berapa? 2. Kemudian 2 kita turunkan di sini. Jadi jawapan kamu adalah berapa? 22.4. Atau kita gunakan kaedah bentuk lazim, di mana 5.6 darab 4. Jangan lupa letakkan titik perpuluhan dalam satu garisan yang sama. Yang ini memang penting. Baik murid-murid, 6 darab dengan 4 berapa tadi? Ya, 24. Jadi 2 diletak di atas, 4 letakkan di bawah. 5 darab dengan 4 berapa? 20. 20 tambah 2, 22. Jadi jawapan terakhir kamu adalah berapa? 22.4. Faham tak murid-murid? Sangat mudah kan? Mari kita lihat darab perpuluhan yang melibatkan dua tempat perpuluhan. Soalan kedua berbunyi 12.65 darab 6. Jadi kita perlu tahu dua perkara penting ini, iaitu titik perpuluhan selajur dan petak sifir. Jadi kita gunakan kaedah kekisi, darab kekisi ataupun lattice method, di mana jangan lupa letak titik perpuluhan. Kemudian kita letakkan garis. Kemudian kita darab 6 darab dengan 5. 6 darab dengan 5 dapat berapa? 30. Kita letakkan 3 sifar di sini. Kemudian 6 darab dengan 6, kita akan dapat 36 ya. 36. Jadi kita letakkan 36 di sini. 2 darab dengan 6. Jadi 2 darab dengan 6. Kita dapat 12. Kita letak 12 di sini. 1 darab dengan 6, maka kita dapat berapa? 6. Jadi letakkan sifar 6 di sini.
Kemudian kita tambahkan satu demi satu nombor. Sini sifar, yang ini 9, yang ini 5, yang ini 7 dan yang ini sifar. Jadi jangan lupa ada titik perpuluhan di sini ya. Okey, kemudian kita gabungkan, jadi jawapan dia adalah 75.9 sifar. Ataupun murid-murid boleh gunakan kaedah bentuk lazim di mana langkah pertama murid-murid perlu letakkan titik perpuluhan. Kemudian 5 darab dengan 6 dapat 30. 6 darab dengan 6, 36 tambah 3, 39. 6 kali dengan 2, 12 tambah dengan 3, 15. 1 darab 6 tambah 1 berapa? 7. Maka jawapan terakhir kamu adalah 75.9 sifar. Baik, murid-murid. Darab perpuluhan yang melibatkan 3 tempat perpuluhan. Soalan ketiga berbunyi 1.046 darab 24. Jadi dua perkara penting murid-murid perlu tahu. Satu adalah titik perpuluhan mesin selajur dan satu lagi ialah petak sifir. Mari kita gunakan kaedah darab kekisi untuk menyelesaikan soalan ini. Jadi langkah pertama, murid-murid perlu letakkan titik di sini terlebih dahulu ya. Pastikan titik adalah dalam satu garis. Kemudian barulah kita gunakan darab kekisi. Jadi mula-mula 6 darab dengan 2. 6 darab dengan 2 dapat berapa? 12. Jadi kita letakkan di sini 12. 4 darab dengan 2 kita akan dapat 8. Jadi kita letakkan 8 di sini. Sifar darab 2 dapat sifar. 1 darab 2 dapat berapa? 2. Kemudian barulah kita lihat sifir 4. 6 darab dengan 4 kita dapat 24. Jadi kita letakkan 24 di sini. 4 darab dengan 4 maka kita letakkan 16. Sifar darab 4 kita letak sifar. 1 darab 4 kita letakkan 4 di sini. Kemudian baru kita tambah. Sini 4. Sini adalah 10. Sini 10 tambah 1, 11. 1 tambah 4, 5. Yang ini 2. Kita letakkan sifar di sini. Maka kita tuliskan jawapan dia adalah 25.1 sifar 4. Inilah jawapan yang kamu dapat. Atau kita gunakan kaedah bentuk lazim di mana kita perlu letakkan titik perpuluhan terus di sini dalam satu garis. Kemudian kita darab 6 darab dengan 4 dapat 24. 4 darab 4 dapat 16 tambah dengan 2 18. Kemudian sifar kita letakkan 1 di sini. 1 darab 4 4. Kemudian letakkan sifar di sini. 2 darab 6 kita akan dapat 12. Jadi 1 di sini, 2 di sini. 4 darab 2 8 tambah 1 9. Kemudian sifar darab 2 adalah sifar dan terakhir sekali 1 darab 2 kita letakkan 2 di sini. Kemudian tambah saja di sini, sinilah 4. Yang ini 10, yang ini 11. Yang ini 5, yang ini 2. Jadi jawapan terakhir kamu adalah 25.1 sifar 4. Sangat mudah kan murid-murid? Sila ikut langkah ini untuk mencari jawapan. Sama ada kamu gunakan kaedah darab kekisi ataupun bentuk lazim. Mari kita lihat darab perpuluhan 100 dan 1000. Jadi, cikgu tunjukkan terlebih dahulu darab 10, iaitu 3.95 darab 10. Biasanya kita gunakan kaedah bentuk lazim untuk menyelesaikan soalan ini. Tapi kali ini cikgu gunakan cara yang ringkas.
ya, dengan menggunakan pergerakan titik perpuluhan untuk mendapatkan jawapan. Mari kita lihat. Darab, kalau melibatkan darab, ingat dari depan ke mana? Belakang. Dari depan ke belakang, iaitu darab 10. 10 ada berapa sifar murid-murid? 1 sifar. Jadi kita gerakkan satu tempat sahaja. Bermaksud 3.95 kita gerakkan satu tempat, maka jawapan di sini adalah 39.5. Baik murid-murid, seterusnya kita lihat darab perpuluhan 100. Soalan kelima berbunyi 98.961 darab 100. Maka kalau darab dengan 100, ingat dari depan ke mana? Ke belakang. Darab berapa? 100. Ada berapa sifar? 2. Jadi kita gerakkan dah tempatnya, ya, sebanyak 2 kali. Sebagai contoh 98.961, maka kita gerakkan 2 kali di sini. Jadi jawapan terakhir kamu adalah 9896.1. Mari kita lihat darab perpuluhan 1000. Soalan ke-6 berbunyi 304.643 darab 1000, di mana darab 1000 iaitu dari depan ke mana? Belakang. Sebanyak berapa tempat sifar di sini? Ada 3 sifar di sini. Jadi kita gerakkanlah 3 tempat. Jadi 304.643. Jadi kita gerakkan 1, 2 dan 3. Maka jawapan terakhir kamu adalah 304.643. Baik murid-murid. Murid-murid boleh cuba jawab soalan ini. Jawapan pun cikgu sudah berikan. Sekiranya murid hadapi masalah, sila tonton video ini sekali lagi. Jadi all the best, buat yang terbaik. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like and share. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye bye.